Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jal, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan kesempatan yang ada pada malam ini, dapat lagi sama-sama kita mendengar suatu tazkirah yang mana disusun khas kuliah maghrib khas sempena sambutan kias 2 dekad. Alhamdulillah, kami warga Kias mengucapkan berbanyak kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jal dengan limpah kurnianya. Institusi ini masih kukuh, masih kekal berdiri setelah sejak penubuhan pada awal penubuhannya sehinggalah 2 dekad sepanjang 20 tahun ini. Alhamdulillah, pelbagai cabaran, pelbagai kejayaan telah diperoleh. Kami juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana Kias juga telah dikurniakan, telah dianugerahkan dengan anugerah Kolej Universiti, dan insya-Allah suatu masa nanti akan diisytiharkan secara rasmi. Baik para penonton yang dirahmati Allah, pada malam ini kita akan membincangkan suatu tajuk yang sangat penting, suatu tajuk yang sangat dekat dengan diri kita, yang mana pada hari ini kita dapat melihat dan meneliti bahawa di sekeliling kita banyak kejadian yang mana sangat mendukakan, sangat menyentuh hati, yang mana di tengah-tengah masalah kita menghadapi COVID-19, COVID-19, pada masa yang sama diselangi dengan episod-episod duka yang mana terbaru kita, negara kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, keluarga kita telah ditimpa pelbagai masalah. Antara yang terdekat ialah kejadian tanah runtuh, kemudian yang mutakhir, yang paling latestnya yang sekarang ni berlaku ialah kejadian banjir ataupun bencana-bencana alam yang lain. Jadi para penonton semua, marilah sama-sama kita mengambil iktibar. Kita merenung sejenak. Adakah kejadian ini berlaku semata-mata kita menganggap ia fenomena biasa, ataupun di sebalik itu ada suatu teguran, ada suatu pengajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita semua. Baik, kita akan tinjau bahawa fenomena ataupun bencana alam ini bukanlah suatu perkara yang baru sahaja berlaku. Bahkan episod-episod duka ataupun kejadian-kejadian yang dahsyat telah dirakamkan oleh Allah Azza wa Jal dalam Al-Quranul Karim. Bermula dengan kejadian-kejadian yang mana dalam skala yang besar, kemusnahan yang dahsyat, sehingga kan telah membinasakan kelompok-kelompok yang besar. Bermula dengan peristiwa banjir pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, yang mana banjir itu sangat luar biasa, yang mana datang air dari langit iaitu berbentuk hujan, kemudian bumi juga mengeluarkan mata air yang sangat banyak, berlaku pertembungan di antara air dari atas dan bawah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam surah Al-Qamar. Allah sebut fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazzujir fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir. Jadi dalam beberapa ayat itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahawa kaum Nabi Nuh alaihi salam setelah mereka menentang perjuangan dakwah Nabi Nuh, menyebabkan Nabi Nuh telah mohon daripada Allah Azza wa Jalla supaya dibinasakan mereka semua.
sebagaimana dalam doa baginda, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Tuhan, jangan biarkan orang kafir terus hidup dan mereka membiak di atas muka bumi ini, lalu Allah Azza wa Jal musnahkan semua orang kafir. Yang hanya tinggalnya ialah kaum yang beriman di atas kapal Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kemusnahan dalam skala yang besar itu juga telah berlaku beberapa generasi kemudian pada zaman Nabi Hud alaihi salam. Setelah mereka menentang kaum Ad, menentang Hud alaihi salam, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala datangkan angin yang sangat kuat, sangat dahsyat, sehingga kan manusia-manusia yang mempunyai fizikal yang besar itu pun diterbangkan oleh angin, lalu dicabut kepala mereka dengan pusingan angin yang sangat dahsyat. Kemudian berlaku episod yang mana dahsyat juga berlaku kepada kaum Nabi Saleh alaihi salam setelah Thamud. Kaum Thamud ini menentang dakwah Nabi Saleh. Mereka diutuskan ataupun mereka dihantar dengan suatu suara pekikan daripada Jibril alaihi salam, suatu suara yang sekali dengar saja menyebabkan mereka semua mati. Kemudian datang lagi bencana pada zaman Nabi Lut alaihi salam, di mana berlaku kemusnahan kota Sadom. Kemusnahan yang sangat aneh, sangat luar biasa, iaitu kota Sadom telah diangkat ke langit, kemudian diterbalikkan, kemudian dihumban ke bumi, setelah itu dihujani dengan hujan-hujan daripada batu yang sangat keras, dan pada batu itu tertulis nama setiap penduduk kota Sadom. Jadi para penonton semua, kita sangat bimbang. Maksudnya bila membaca ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kemusnahan yang sangat dahsyat itu, bencana-bencana alam yang sangat luar biasa itu, kita rasa bimbang. Walau bagaimanapun, rahmat Allah Azza wa Jal terhadap manusia setelah penurunan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, tiada lagi berlaku peristiwa yang sedemikian. Maksudnya, kalau datang azab sekalipun, datang kemusnahan sekalipun, ia berlaku dalam skala yang kecil saja, tiada lagi kemusnahan yang bersifat total. Berlaku banjir pada zaman Fir'aun. Oleh kerana Fir'aun menentang Musa alaihi salam, Allah sebut dalam suratul A'raf beberapa bencana alam, serangan makhluk perosak, sebagaimana dalam firman-Nya, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ. Okey, dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang banjir. Berlaku banjir pada zaman Fir'aun. Kemudian serangan, apa lagi? Al-Jarad, iaitu serangan belalang, menyebabkan kemusnahan pada tanaman mereka. Wal-Qummal, kutu. Wad-Dafadi', serangan katak. Wad-Dam, air bertukar menjadi darah. Jadi kejadian ataupun peristiwa bencana alam itu berlaku dalam skala kecil, tetapi tidak mematikan manusia ataupun keseluruhan manusia yang ada pada zaman tersebut. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia juga terzahir sehinggalah sekarang. Cuba kita bayangkan, walaupun kita menerima masalah ataupun menghadapi masalah hujan yang sangat lebat pada musim tengkujuh ini, kita dapat lihat bahawa hujan itu dia datang lebat, kemudian dia berhenti. Datang lagi beberapa gelombang, dia lebat dan berhenti. Kemudian kita dapati hujan itu dalam bentuk air, bukan hujan batu sebagaimana kaum Nabi Lut alaihi salam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita lihat yang berlaku di beberapa negeri di Malaysia ini, khususnya di negeri Selangor, menyebabkan kita rasa insaf. Kita rasa insaf betapa selama ini kita leka. Walaupun kita memiliki teknologi yang sangat hebat, walaupun pihak ramalan kajian cuaca dah bagi data dah, mampu datangkan data yang kita kata ramalan yang hampir tepat, tetapi oleh kerana
sifat ghaflah, sifat lalai yang ada pada diri manusia menyebabkan seolah-olah kita tak menjangkakan apa yang berlaku sehari dua ini. Para penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala masih mengasihi manusia. Maksudnya belas kasihan Allah Azza wa Jal terhadap kita, khususnya orang-orang yang beriman, masih lagi dapat kita rasai. Allah kalaulah dia nak musnahkan manusia secara keseluruhannya, dia boleh buat. Sebagaimana beberapa ancaman yang terdapat dalam ayat Al-Quran, misalnya dalam firman-Nya, walau yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Kalaulah Allah nak berkira dengan kita, setiap kesalahan dia nak hantar bencana, hantar masalah, hantar hukuman, hantar azab, nescaya tidak akan ada di muka bumi ini suatu kehidupan, suatu binatang ataupun manusia yang melata di atas muka bumi ini. Maksudnya datang bencana yang berterusan, tetapi Allah dia tangguhkan azab itu ataupun belas kasihan Allah itu terhadap manusia masih ada. Peluang untuk menginsafi diri masih lagi ada. Jadi para penonton semua, marilah kita renung apakah di sebalik bencana ini, adakah di sana terdapat faktor-faktor yang mengundang, yang menyebabkan bala ataupun bencana itu datang. Suatu peristiwa yang mendukakan kita, sama ada kita lihat ia sebagai suatu hukuman ataupun suatu kafarah, suatu penghapusan dosa ataupun suatu peningkatan kepada darjat kita. Nanti kita tinjau dan kita akan sebutkan hal tersebut. Baik. Kita tinjau dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala sentiasa sebutkan kepada kita bila datang saja bencana alam, dia akan kaitkan bahawa dia tidak pernah zalim kepada hamba dia. Bahkan Allah bagi tahu kita sebab kenapa dia berbuat demikian. Misalnya dalam surah Al-Ankabut. Misalnya dalam suratul Ankabut, Allah senaraikan beberapa hukuman yang dia pernah turunkan, pernah timpakan kepada umat dahulu. Misalnya dalam firman Allah Azza wa Jal, wa'adan wa thamuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Para penonton semua, dalam beberapa ayat tadi Allah senaraikan umat-umat ataupun manusia-manusia yang dulu angkuh mereka hidup pada zaman para nabi dan rasul, tapi mereka dustakan para nabi dan rasul. Ad, Thamud, Fir'aun, Qarun dan pelbagai lain, mereka telah dimusnahkan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah nyatakan sebab kemusnahan mereka. Kenapa mereka dihukum sedemikian? Allah nyatakan fakullan akhadna bidzambih. Semua mereka itu dapat masalah yang tadi kerana dosa yang mereka lakukan. Ada yang melakukan syirik, ada yang melakukan kekufuran, mendustakan para nabi dan rasul. Bahkan sebahagian mereka cuba membunuh nabi dan rasul. Ada yang lain bersifat angkuh, sombong dan pelbagai lagi dosa. Kemudian Allah senaraikan kepada kita, dia kata faminhum fakullan akhadna bidzambih faminhum man arsalna alaihi hasiba. Yang pertama, sebahagian ataupun kami musnahkan mereka dengan hujan batu. Wa minhum man akhadathu as-sayhah, sebahagian yang lain dimusnahkan dengan suara pekikan yang sangat dahsyat yang mematikan. Wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna, sebahagian yang lain kami tenggelamkan dalam bumi, kami buka bumi ini dan tenggelamkan mereka. Wa minhum man aghraqna, dan sebahagian yang lain kami tenggelamkan dalam air, sebagaimana Fir'aun, sebagaimana kaum Nabi Nuh alaihi salam. Jadi
fenomena yang dahsyat itu tidak lagi kita lihat sekarang. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan bahawa faktor mereka musnah ialah kerana dosa. Barangkali para penonton semua, kita ataupun orang-orang yang berada di negara kita telah, maksudnya kita lihat terhadap diri kita sendiri, sebab mungkin sebahagian kita menanggung dosa menyebabkan datang amaran daripada Allah Azza wa Jalla, suatu teguran daripada Allah supaya kita lihat diri kita kembali dan mohon ampun daripada Allah. Baik para penonton semua, itu sebab yang pertama, iaitu dosa. Secara umum, pelbagai dosa, tak kira dosa apa. Kemudian kalaulah dosa itu dilakukan dalam skala yang besar, beramai-ramai, tanpa segan silu, maka lebih dahsyat lagi hukuman Allah Azza wa Jalla. Okey, yang kedua ialah Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan kepada kita sebab kedua kenapa suatu kaum tu dimusnahkan ialah kerana kufur kepada nikmat yang diberikan. Allah beri pelbagai nikmat kepada kita, tetapi kita tak tunaikan hak yang sepatutnya terhadap nikmat tersebut. Maksudnya Allah bagi kesenangan, tetapi masyarakat itu alpa sehinggakan Allah murka terhadap mereka. Sebagaimana dalam surah An-Nahl, Allah sebut tentang suatu kaum, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Apa yang berlaku? فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Suatu kelompok, suatu masyarakat yang mana hidup aman, damai, bahagia, kemudian mereka tak ada masalah dari segi makanan. Datang rezeki kepada mereka dari pelbagai sudut. Tak ada masalah dengan makanan, ada bekalan makanan. Tapi masyarakat ini mereka tak laksanakan, tak hargai apa yang Allah bagi kepada mereka. Apa yang berlaku ialah fakafarat bi an'umillah. Mereka kufur terhadap nikmat tersebut. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Apa yang berlaku para penonton semua? Allah timpakan bagi mereka rasa libasal ju', suatu pakaian kelaparan. Oleh kerana selama ni senang nak makan apa boleh kan, boleh order guna Food Panda dan sebagainya kan, bila-bila masa boleh makan. Tetapi oleh kerana mereka kufur kepada Allah Azza wa Jal, kufur kepada nikmat, menyebabkan Allah timpakan kelaparan, rasa lapar. Libasal ju', bukan setakat lapar, pada masa yang sama mereka takut, bimbang dengan keselamatan diri. Jadi seolah-olah ayat ini suatu teguran yang sangat hampir dengan kita semua. Apabila berlaku banjir, sebahagian kita tengok dalam beberapa video, kita rasa tersentuh kerana ada yang berada di atas bumbung meminta pertolongan. Takut dengan keselamatan diri, takut dengan keselamatan keluarga. Harta dah musnah dah, kereta tenggelam kan, kereta dah tenggelam, binatang semua dah hilang, binatang ternakan semua dah hilang. Pada masa yang sama takut kan, keselamatan. Pada masa yang sama juga lapar, menunggu bantuan untuk dipindahkan. Kemudian pada masa yang sama makanan pun tak ada. Jadi seolah-olah ia terlalu hampir dengan kita. Saya tak nak katakan bahawa masyarakat yang menghadapi masalah banjir mereka sedemikian, mereka kufur nikmat. Tidak. Ia berlaku kepada semua dan ia berlaku kepada orang lain juga, bukan kepada kita, bahkan kepada siapa yang kufur kepada nikmat Allah. Jadi dalam kalangan orang yang ditimpa masalah itu, ada yang benar-benar bersalah, benar-benar melakukan kesalahan, ada yang baik. Tetapi bila datang masalah, bila datang bencana alam, bila datang hukuman daripada Allah, ia datang kena semua tanpa terkecuali. Jadi itulah yang membimbangkan. Kalaulah kita perhatikan diri kita sendiri, niscaya kita akan ada jawapannya. Adakah benar-benar aku macam yang disebutkan dalam ayat tersebut ataupun tidak? Kalaulah kita dah baik sekalipun, kita kena anggap bahawa ia adalah suatu
kafarah, suatu penghapusan dosa, ataupun ia merupakan suatu kurniaan daripada Allah untuk angkat darjat kita. Baik para penonton yang dirahmati Allah, seterusnya, apakah lagi faktor yang Al-Quran nyatakan kepada kita bila datang masalah bencana alam ni? Apa lagi? Al-Quran sebut juga ialah datang bencana alam itu kerana berpunca daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ar-Rum, dalam firman-Nya, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah terzahir kemusnahan, masalah pencemaran kan, masalah kerosakan di atas muka bumi, sama ada di daratan ataupun di lautan. Kemudian apa yang berlakunya ialah datang bencana alam berpunca daripada kerosakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kemudian datang masalah, Allah nak bagi kita rasa. Kamu buat alam macam ini, kamu rasalah sendiri apa akibatnya. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Allah bagi kita rasa kesan daripada apa yang kita perbuat kepada alam. Tujuannya la'allahum yarji'un. Allah sentuh kita, Allah sentuh hati kita, nak tegur kita supaya kita kembali. Kita recall balik. Adakah kita selama ni melampau? Adakah kita tidak berjaya menguruskan alam dengan baik sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki? Jadi, apa yang berlaku? Misalnya berlaku pembalakan kan? Pembalakan yang tanpa kawalan, sehingga kan berlakulah tanah runtuh dan sebagainya. Kemudian kalau banjir sekalipun, air itu tidaklah jernih. Bahkan ia adalah lumpur, hasil daripada kerja-kerja yang dilakukan oleh manusia. Jadi para penonton semua, kita dapat lihat apa yang berlaku dan seolah-olah alam ini membalas balik apa yang kita telah lakukan kepadanya. Kemudian para penonton semua, Al-Quran juga menyebut bahawa sekiranya kelompok ataupun golongan pemimpin ataupun orang-orang kaya, orang-orang utama yang ada dalam satu negara, dalam satu kawasan, kalaulah mereka juga terlibat dengan kefasikan, terlibat dengan maksiat, terlibat dengan gejala rasuah, terlibat dengan kezaliman terhadap rakyatnya sendiri, maka ia juga merupakan salah satu faktor yang mengundang azab daripada Allah Azza wa Jalla. Dalam suratul Isra, Allah menyebut, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha." Apabila kami nak musnahkan, kan, apa yang berlaku sebelum kemusnahannya ialah apabila diperintahkan kepada para pemimpin, kepada pemuka-pemuka kaum, orang-orang ternama dalam suatu kelompok, mereka taat kepada Allah tetapi mereka abaikan. Fafasaku fiha. Dan mereka fasik, mereka ingkar perintah Allah. Fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Maka layaklah mereka dihukum dan kami hancurkan mereka dengan sedahsyat-dahsyatnya. Jadi para penonton semua, mari kita tinjau diri kita sendiri, kerana kita juga adalah ketua kepada keluarga kita. Kan, masing-masing ada hak, masing-masing ada tanggungjawab dan orang bawahan. Jadi kalaulah kita sebagai ketua keluarga, adakah kita benar-benar bersikap adil terhadap anak dan isteri kita? Kalau kita menjadi ketua kampung, adakah kita berlaku adil terhadap orang bawahan kita? Dan begitulah seterusnya sehinggalah kepada pemimpin yang tertinggi. Jadi masing-masing muhasabah diri sendiri. Masing-masing muhasabah. Adakah selama ini kita laksanakan tanggungjawab dan amanah yang diberikan sebaiknya ataupun tidak? Kerana bila kita langgar amanah, kita berbuat yang tidak sepatutnya, kita seolah-olah telah mengundang azab daripada Allah Azza wa Jal. Seterusnya para penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jal, berita gembira. Sebenarnya suatu masalah yang berlaku, suatu bencana yang berlaku, manusia yang menghadapi masalah itu tidaklah sama.
Tidaklah kita nak pukul rata bahawa semua yang menerima masalah, menerima bencana alam itu kita kata teruk mereka. Tak boleh kita cakap begitu, kerana dalam kalangan mereka ada orang-orang yang saleh, ada orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam hal ini Al-Quran menyebut suatu keadaan manusia yang baik. Sebab di kalangan kelompok, di kalangan komuniti itu ada yang baik dan ada yang jahat. Tapi Allah tak akan sia-siakan orang yang baik. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebut walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Berita gembira daripada Allah. Kadang-kadang datang masalah itu kepada kita, bukan semestinya Allah nak hukum kita. Bukan semestinya orang itu berbuat dosa. Tetapi ia suatu cara Allah nak uji, nak lihat betapa besarnya kesabaran. Kalau berjaya dalam ujian itu, maka besarlah pahalanya. Allah kata kami ni akan uji manusia, sebahagian manusia, bisyai'im minal khauf, sifat ataupun perasaan takut. Tak kiralah apa-apa masalah menyebabkan kita takut. Kan? Terputus bekalan makanan, banjir dan sebagainya. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfus, kekurangan hasil tanaman, masalah dalam mencari rezeki dan sebagainya. Wath thamarat wa basyiris sabirin. Tetapi ada setengah manusia dia sabar, dia harapkan pahala daripada Allah Azza wa Jal daripada masalah yang dia terima. Maka Allah kata berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi pertama kena sabar. Sabar ni tahan diri daripada ucapkan perkara-perkara yang tak betul, ataupun hilangkan daripada hati kita perasaan yang tidak bagus terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi hati kena sangka baik dengan Allah, mulut jangan kata apa-apa yang tak bagus tentang bencana alam. Kemudian Allah ajarkan kepada kita, mulut kena kata apa? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam hal ini para penonton semua, biasakan diri kita menyebut apabila datang musibah, maka kita ingatkan diri kita, inna lillah, kita ni milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada dia. Jadi seolah-olah apa yang berlaku kepada diri kita di bawah urusan tadbir Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tak terlepas daripada pengurusannya. Jadi sekarang ni kita sebut supaya kita ingat balik, wa inna ilaihi raji'un. Jadi para penonton semua jangan ingat ucapan ini hanya untuk orang apabila kita dengar berita kematian semata-mata. Tak. Untuk keseluruhan masalah dalam hidup kita, biasakan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dalam hadis Nabi SAW ajarkan kepada kita dalam doa baginda, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, bagilah pahala, bagilah ganjaran kerana aku ada masalah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, gantilah yang lebih baik daripada apa yang aku hilang. Barangkali saudara-saudara kita, keluarga kita kehilangan harta. Kereta berapa banyak yang total loss kan? Kemudian banyak lagi musnahnya rumah kan? Pelbagai lagi dokumen-dokumen penting. Bahkan kita dengar ada juga nyawa yang terkorban dalam peristiwa banjir. Jadi hal ini menyebabkan sebahagian manusia tak mampu nak terima, bahkan sebahagian yang lain ada yang berjaya. Maka yang berjaya itu Allah kata ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang berjaya, yang betul-betul sabar itu akan dilimpahkan dengan kurniaan. Salawatun min rabbihim. Ada pujian, ada keampunan dan belas kasihan daripada Allah. Sebab para penonton semua, barangkali dalam hidup kita ini pelbagai ujian yang kita berjaya lalui, kemudian kita rasa kita dah lepas. Mula-mula kita rasa tertekan, tapi kadang-kadang kita lepas daripada masalah yang dahsyat tadi, masalah yang serius tadi, dalam keadaan kita sendiri tak tahu bila kita bebas daripada masalah itu. Jadi itulah macam mana Allah Subhanahu Wa Taala uruskan makhluknya. Jadi yang paling penting kita muhasabah diri sendiri dan tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Barangkali para penonton semua orang yang baik-baik,
Tetapi jika yang jahat itu menjadi dominan, maka ia juga mengundang azab daripada Allah Azza wa Jalla. Dan kita harapkan jika sampai mesej ini kepada saudara-saudara kita di Selangor dan di negeri-negeri lain yang menghadapi masalah, maka perbanyakkan istighfar. Perbanyakkan istighfar dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jalla, kerana itulah menjadi jalan kepada pelepasan daripada masalah. Jadi moga-moga apa yang disampaikan pada malam ini menjadi suatu perkara, menjadi suatu mesej yang baik dan memberi manfaat kepada para penonton semua. Jadi setakat itu dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara, di sini kami bina cita bersama. Jantungku, ibadatku, untukmu ilahi. Kias terunggul bercurah bani, kias terunggul bercurah bani. Al-Sultan bertakhta, Islam pembawa, Serambi megah kebanggaan kita. Membangun megah, berilmu bertakwa, kuasa menggenggam jagat raya, kuasa menggenggam jagat raya. Harumnya samu hias, martabat kesan mulia, harum namamu hias di pesada.